Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua kawan-kawan dan doktor yang dikasihi. Kami akan membentangkan tentang penceroboh terhadap tanah dan kacau ganggu di bawah Undang-Undang TOT. Okey, untuk membuat korang semua faham pada video ni, mari kita sama-sama buka buku ni, muka surat 189. Okey, saya akan pergi kepada penceroboh terhadap tanah. Maksudnya ialah memasuki atau berada di tanah milik plaintiff atau mendepositkan suku benda di atasnya tanpa alasan kukuh. Penceroboh terjadi pada gangguan terhadap milikan. Penceroboh tidak boleh didakwa tapi boleh dikenakan tindakan guaman kerana TOT. TOT tu ialah kes sivil. Okey, pergi masuk tanah. Masuk tanah mengikut Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965 mengatakan ada 5. Pertama, muka bumi dan semua benda yang membentuk muka bumi. Kedua, tanah bumi dan semua benda yang terkandung di dalamnya. Ketiga, tumbuh-tumbuhan dan bahan sebelum sama ada di bawah atau di atas muka bumi. Keempat, semua benda yang terlekat atau terikut selama-lamanya pada tanah bumi. Kelima, tanah yang diliputi air. Okey, penceroboh bukan sahaja berlaku terhadap tanah tapi dia boleh berlaku kat pelbagai perkara. Contohnya, penceroboh terhadap ruang udara. Maksudnya ialah ganggu ruang udara di tanah milik orang lain. Contohnya, Kelsen lawan Imperial Tobacco Company. Kelsen ni telah membuat aduan pada mahkamah kerana Imperial Tobacco Company telah memasang papan tanda 20 cm lebih. Maksudnya telah mengganggu pemandangannya. Tapi kita sebagai tuan punya tanah boleh menikmati setakat mana yang munasabah. Maksudnya ruang udara tu adalah tinggi sangat. Okey, faham? Okey, saya akan meneruskan pula kepada Najwa. Baiklah, seterusnya pencerobohan ke atas tanah bawah tanah. Okey, pencerobohan terhadap tanah juga boleh berlaku dengan mengorek lubang di bawah tanah milik orang lain. Okey, PCA menyatakan bahawa seseorang yang memiliki tanah juga memiliki tanah di bawah permukaan tanahnya. Okey, prinsip ini tertakluk pada satu kepercayaan di mana mungkin pada waktu itu permukaan tanah di bawah permukaan tanahnya bukan lagi jadi miliknya. Sebagai contoh, dia telah membuat pajakan lubuh pada orang lain. Okey, seterusnya hak untuk menyaman. Okey, orang yang hendak menyaman hendaklah menunjukkan bahawa ia mempunyai milikan eksklusif terhadap tanah tersebut. Sekiranya ia tidak mempunyai milikan eksklusif, maka ia tidak boleh menyaman pada waktu itu. Sebagai contoh, tuan tanah menyewa tanahnya kepada orang lain. Pada waktu itu berlakunya satu pencerobohan. Pada waktu itu, tuan tanah tidak boleh menyaman orang yang melakukan pencerobohan itu kerana dia tidak memegang milikan eksklusif. Okey, seterusnya kerosakan kepada kepentingan pengembalian tuan tanah. Okey, sekiranya penyewa memulangkan tanahnya dalam keadaan yang baik, maka tuan tanah tidak boleh menyaman kerosakan yang berlaku pada waktu itu. Okey, seterusnya milikan eksklusif. Okey, milikan eksklusif ni dia merupakan syarat bahawa milikan mesti eksklusif, mana sesuatu yang hanya menggunakan tanah itu tanpa apa-apa hak di sisi undang-undang dan tidak boleh mengambil tindakan guaman sewaktu berlaku pencerobohan. Okey, seterusnya syuhada akan menerangkan dengan lebih lanjut. Terima kasih Najwa. Seterusnya adalah milikan secara konstruktif yang bermaksud keadaan di mana plaintiff telah meninggalkan tanah tersebut tanpa didiami untuk tempoh yang lama tetapi berniat untuk tinggal di situ. Contohnya, dia membeli tanah di Johor dan dia membuat tanda di atas tanah tersebut. B pula dia buat binaan di atas tanah A. B boleh dikenakan tindakan undang-undang kerana terdapat pencerobohan milikan secara konstruktif. Seterusnya terdapat 3 bentuk pencerobohan. Yang pertama, memasuki tanah yang dalam pegangan milikan plaintiff. Yang kedua, berada di atas tanah pegangan plaintiff. Yang ketiga, dengan depositkan apa-apa objek di atas tanah tanpa kebenaran plaintiff. Seterusnya, pencerobohan secara keasingan, iaitu memutuskan apa-apa benda yang terlekat di atas tanah seperti buah-buahan, sayur-sayuran, palak dan sebagainya. Dalam hal ini, plaintiff boleh membuat tuntutan di atas kerugian yang dialaminya. Seterusnya adalah dalihan kepada tindakan guaman kerana pencerobohan. Defendant mesti tunjuk bukti bahawa memasuki ataupun berada ataupun meletakkan sesuatu di atas tanah plaintiff dengan 2 cara. Yang pertama, dengan kebenaran undang-undang seperti hak laluan awam ataupun bersendirian ataupun perintah mahkamah melalui waran. Yang kedua, dengan keizinan plaintiff, syarat nyata ataupun syarat tersirat. Contohnya, defendant adalah pemegang lesen dan lakukan pencerobohan jika melebihi skop keizinan. Jika plaintiff tarik balik keizinan tersebut, defendant mestilah meninggalkan tanah tersebut dalam masa yang munasabah. Sekali terdapat 4 remedi dalam tindakan guaman. Yang pertama, ganti rugi, iaitu di atas kerugian yang dialaminya.
Yang kedua adalah secara pengusiran, iaitu berdasarkan akta release filsafat. Yang ketiga, injaksi, iaitu melarang penerusan penceroboh. Dan akhir sekali, tuntutan untuk nilai perantaraan seperti kos kewaman dan juga untuk nilai sewa rumah. Itu sahaja untuk penceroboh. Kita teruskan dengan kacau ganggu oleh Veronica. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kacau ganggu. Kacau ganggu adalah satu gangguan yang menyalahi undang-undang terhadap penggunaan dan penikmatan tanah orang lain. Seperti dalam kes Attorney General for Ontario lawan Orange Production Limited, di mana persembahan festival rock yang menghasilkan bunyi bising yang berlebihan, kesesakan dan kekhawatiran telah diputuskan sebagai kacau ganggu awam. Implikasi kacau ganggu awam inilah suatu jenayah dan juga suatu tort. Seseorang yang melakukan kacau ganggu awam boleh didakwa oleh pendakwa raya dan peguam negara. Tanggungan sisi tort kerana kacau ganggu awam adalah tegas dan tidak memerlukan bukti kecuaian ataupun niat. Plaintiff mesti menunjukkan dua perkara, iaitu gangguan itu adalah ke atas orang awam ataupun sebahagian besar dari orang awam. Plaintiff mengalami kerugian ataupun kerosakan khas melebihi kerugian yang ditanggung oleh orang awam. Kerugian ataupun kerosakan besar. Plaintiff mesti membuktikan bahawa dia mengalami kerugian ataupun kerosakan khas yang melebihi apa yang dialami oleh orang awam. Remedi pula ialah ganti rugi yang boleh dituntut, termasuklah untuk kecederaan diri, kerosakan harta benda ataupun harta tanah, dan untuk kerugian ekonomi seperti kehilangan keuntungan perniagaan. Seperti dalam kes Wilkes lawan Hungerford Market, iaitu plaintiff berjaya memperoleh ganti rugi di atas kehilangan keuntungan yang terbit dari gangguan ke atas laluan awam ke kedainya. Untuk menikmati tanahnya, kacau ganggu melindungi plaintiff daripada gangguan. Yang pertama, gangguan terhadap penggunaan keselesaan plaintiff dalam menikmati tanahnya secara aman. Yang kedua, gangguan terhadap kerosakan fizikal tanahnya. Bagi gangguan yang pertama, iaitu ketidakselesaan peribadi. Contoh yang pertama, defendant memasang radio terlalu kuat setiap malam sehingga tidur plaintiff terlalu terganggu setiap malam. Yang kedua, habuk yang dikeluarkan oleh kilang kuari defendant menyebabkan plaintiff mendapat batuk kering. Bagi kerosakan yang kedua, iaitu kerosakan fizikal terhadap tanah. Contoh yang pertama, dahan pokok mempelang defendant jatuh ke dalam tanah plaintiff dan menyebabkan pagar plaintiff rosak. Contoh yang kedua, akar pokok yang terdapat di tanah defendant merebak ke tanah plaintiff lalu menyebabkan tandas rumah plaintiff sumbat atau rosak. Bagi elemen-elemen kacau ganggu persidangan terdapat dua elemen, iaitu gangguan yang substansial dan juga tidak munasabah. Bagi kes kacau ganggu persidangan ini terdapat St. Helens Smelting Corporation melawan Tipping, iaitu estet getah plaintiff terletak di kawasan perindustrian. Dalam kes ini, asap yang dibebaskan dari kilang defendant telah merosakkan pokok getah plaintiff. Jadi, mahkamah memutuskan bahawa faktor lokasi tidak relevan apabila gangguan melibatkan kerosakan fizikal terhadap tanah. Ini kerana tuan punya tanah perlu dilindungi dari kerosakan fizikal, tidak kira di mana dia berada. Faktor lokasi menjadi relevan apabila gangguan menyebabkan personal discomfort, contohnya bunyi ataupun bau. Sekian, saya teruskan. Hai, Assalamualaikum. Saya Putri Naomi. Saya ingin membentangkan tort kacau ganggu. Yang pertama itu niat jahat defendant, iaitu defendant dengan sengaja melakukan gangguan ke atas jirannya. Dan perbuatan yang dilakukan itu dengan niat yang jahat. Bagi kes Christie lawan Devi, untuk jenis kerugian yang boleh dituntut remedi di bawah kacau ganggu persendirian, plaintiff hanya boleh menuntut terhadap kerosakan yang sebenar ke atas tanah dan ceta-ceta. Seterusnya, ganti rugi untuk kecederaan diri tidak boleh dibawa melalui tindakan, melainkan jika kecuaian boleh dibuktikan. Bagi pihak yang boleh menuntut plaintiff, iaitu pemegang milikan eksklusif tanah seperti pemilik, penghuni atau penyewa. Seterusnya, pihak yang kena tuntut, yang pertama iaitu pencipta kacau ganggu, kedua penghuni tanah di mana kacau ganggu itu terbit. Bagaimana jika dia bukan pencipta kacau ganggu? Penghuni tanah mesti mengambil tindakan-tindakan munasabah untuk mengurangkan atau menghapuskan kewujudan kacau ganggu itu.
Walaupun dia bukan pencipta kacau ganggu, dia akan bertanggungan dalam keadaan yang berikut. Yang pertama, jika dia mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai keadaan atau kewujudan kacau ganggu itu sebelum dia menyewakan tanahnya. Yang kedua, jika dia mencipta kacau ganggu itu selepas menyewakan tanahnya. Yang ketiga, membenarkan penyewanya melakukan kacau ganggu tersebut atau meneruskan kacau ganggu itu. Yang keempat, iaitu jika dia mempunyai hak untuk memeriksa tanah yang disewakannya. Seterusnya, bagi pemilik tanah yang baru, ia hanya akan bertanggungan jika dia mengetahui atau secara munasabahnya boleh mengesan kewujudan kacau ganggu itu. Seterusnya, saya akan menerangkan tarihan-tarihan tindakan kewangan disebabkan oleh kacau ganggu. Menurut kes Law Denny ke In Media lawan Jackson 9077, kandungan penting dalam pembuktian bagi kesalahan atau kacau ganggu persendirian adalah ketidakwajaran seseorang menggunakan tanahnya sehingga menjejaskan keselesaan jiran yang berhampiran dengannya. Mahkamah mempertimbangkan kesalahan kacau ganggu dengan melihat faedah yang dirasai oleh kedua-dua pihak sama ada ia boleh dianggap melebihi kadar atau sebaliknya. Di samping itu, mahkamah juga turut mempertimbangkan berdasarkan kesan yang ditanggung oleh plaintiff disebabkan oleh kacau ganggu yang dilakukan oleh dividen. Dalam kes Shirley Dioufan lawan O'Callaghan 1940, Hakim Wright memutuskan bahawa keseimbangan mestilah menjaga antara hak kepada penghuni untuk melakukan sebarang aktiviti di tanah hak miliknya serta hak jiran untuk tidak mengganggukan aktiviti tersebut. Ia sukar dibukti dan adalah memandaikan dengan melihat kepada kebiasaan penghuni dalam masyarakat tersebut. Kerosakan fizikal penting dalam menentu niat dividen terhadap aktiviti yang dilakukan sama ada ia adalah di bawah kewajaran atau tidak. Mahkamah akan cenderung kepada pertimbangan terhadap faedah atau manfaat yang dirasai oleh dividen di atas kerosakan atau kerugian yang akan ditanggung oleh plaintiff berhubung dengan aktiviti yang dijalankan oleh pihak dividen. Seterusnya adalah remedi injasi. Dalam kebanyakan kes, plaintiff akan memohon injasi untuk menghalang kacau ganggu daripada berlarutan bau busuk, bunyi bising atau getaran. Bagaimanapun, mahkamah akan mempertimbangkan kepentingan awam dengan kepentingan individual. Dalam kes Miller lawan Jackson, plaintiff membeli sesebuah rumah yang dekat dengan padang kerikil dan bola kerikil sering jatuh ke dalam kawasan plaintiff. Mahkamah memutuskan bahawa injasi tidak akan diberi kerana pemeliharaan dan penikmatan padang kerikil untuk orang ramai lebih penting daripada hak peribadi plaintiff. Selain itu, remedi pemberhentian. Pemberhentian adalah keadaan di mana plaintiff menambahkan kacau ganggu dengan tindakan sendirinya tanpa pergi ke mahkamah. Dalam kes Lemon lawan Webb, mahkamah memutuskan bahawa jika kacau ganggu itu boleh diberhentikan tanpa memasuki tanah dividen, plaintiff boleh menggunakan hak untuk memberhentikannya. Bagaimanapun, jika plaintiff terpaksa memasuki tanah dividen untuk memberhentikan kacau ganggu, dia mesti memberi notis tentang niatnya untuk berbuat demikian. Jika kebenaran tidak diberi oleh dividen, plaintiff kena ambil tindakan undang-undang mengikut prosedur biasa. Terima kasih kepada perhatian kalian. Harap ilmu yang dikongsi oleh kita dapat memberi imej yang berkaitan dengan tajuk kita, kacau ganggu. Terima kasih.